Baru-baru ini tular kisah seorang lelaki dari Sabah yang kehilangan isteri ketika masih dalam tempoh berpantang selepas 4 hari melahirkan cahaya mata. Lebih menyedihkan apabila lelaki terbabit hanya mampu melihat jasad isteri yang telah kaku tidak bernyawa bersama bayinya yang sedang menangis selepas dia pulang dari tempat kerja. Kejadian dikatakan berlaku kerana lelaki terbabit tidak diberikan cuti paterniti oleh majikannya seperti yang diterima oleh para suami dan juga pekerja di Semenanjung. Dan kejadian itu sekaligus membuka mata pelbagai pihak yang mahu ordinan buruh di Sabah dan Sarawak dipindah demi kebajikan serta manfaat pekerja di negeri terbabit. Laporannya dalam segmen Turun Padang hari ini. Kisah sedih itu menimpa ex Lee Jailon yang tidak menerima cuti peruntukan khas buat suami. Disebabkan tuntutan kerja, dia tidak mempunyai masa untuk menguruskan isteri dan juga anak baru dilahirkan sehingga isterinya meninggal dunia 9 Mei lalu. Melalui carian Buletin TV 9, Sabah dan Sarawak mempunyai undang-undang buruh yang berbeza dengan Semenanjung. Ditadbir oleh kerajaan masing-masing, Sabah misalnya tertaluk kepada Ordinan Buruh Sabah 1950. Meskipun dipinda adalah pada 2005, ordinan itu masih tidak melayakkan bapa di negeri itu mendapat hak cuti paterniti. Buletin TV 9 turut mendapatkan rakyat Sabah yang kini berada di Semenanjung. Rata-rata berpendapat sudah masanya akta lapuk itu dipindah selepas ia dilakukan kali terakhir pada 18 tahun lalu. Seperti saya di Semenanjung sudah lebih kurang dalam 20 tahun. Alhamdulillah manfaat untuk kebajikan seperti ini kami dapat 7 hari untuk bersama keluarga, terutamanya beri sokongan kepada isteri yang baru bersalin jadi kita perlu dampingi isteri kita untuk memberikan sokongan. Jadi apa juga yang saya dapat maklumat daripada kawan-kawan di Sabah amat menyedihkan. Kita minta supaya sama ratakan dengan rakan-rakan di Semenanjung. Especially lagi kalau orang tu yang bukan bersalin normal. Kalau yang kena Caesar tu. Memanglah kita mau bangun pun tak boleh, mau jaga anak pun tak boleh, nak mau susu pun tak boleh. Jadi kita perlulah kita punya suami ke keluarga ke kan untuk berada. Kalau setakat 2 hari tu tak boleh bangun kita, geng. Untuk urusan-urusan macam dari segi untuk nak register anak, pergi pendaftaran, makan masa. Contoh dari rumah pergi pendaftaran mungkin ambil masa sejam, 2 jam. Itu untuk pendaftaran. Lepas tu nak hantar lagi isteri pergi ke hospital. Biasa ada hari-hari dia. Jadi kalau boleh mintalah jasa baik daripada pihak-pihak yang berwajib seperti Jabatan Tenaga Kerja, bahagian Sabah. Ordinan ni digubal semula lah sebab benda ni sudah lama. Dalam pada itu, pakar pengurusan dan pembangunan sumber manusia UiTM Shah Alam, Profesor Madya Dr. Fadilah Putih berpendapat hal ini mungkin nampak enteng bagi sesetengah pihak, namun sebenarnya keberadaan suami ketika isteri dalam tempoh berpantang sangat diperlukan. Bahawa sudah tiba masanya kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia dan juga Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak beserta NGO, Kesatuan Sekerja Majikan untuk melihat semula, untuk meneliti semula kesesuaian Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak untuk menggunakan pakai apa yang telah diwatakan dalam Akta Kerja 1955 yang memberi faedah yang sama rata di antara pekerja di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Tambahnya, meskipun belum ditetapkan dalam undang-undang, beliau berharap majikan lebih prihatin dengan menggunakan budi bicara maupun keperimanusiaan berhubung isu paterniti ini. Selain memberi peluang kepada suami ataupun bapa menguruskan keluarga, dia juga berharap kejadian yang menimpa ex Lee Jailon tidak berulang kepada individu lain pada masa akan datang. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah sedang menjalankan siasatan terperinci kes terbabit. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata, pihaknya turut mengesahkan peruntukan cuti isteri bersalin kepada suami selama 7 hari sebagaimana yang dilaksanakan di Semenanjung Malaysia masih belum dikuatkuasakan di negeri itu. Kerajaan Sabah turut bersetuju kepada Kementerian Sumber Manusia KSM untuk meminda ordinan buruh. Ia mengikut fasal kurungan Sabah bab 67 agar pekerja di Sabah juga mendapat faedah sama sebagaimana pekerja di Semenanjung. Pindaan telah diperhalusi dengan perbincangan bersama antara kerajaan, majikan dan kesatuan sekerja di Sabah dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk keadaan ekonomi dan realiti pembangunan negeri berkenaan.
Dalam pada itu berdasarkan sumber majikan pekerja terbabit, mereka telah dimaklumkan pekerja berkenaan bahawa isterinya telah bersalin dan telah pun diberi cuti paternity selama 2 hari. Ia bagi urusan berkaitan selain turut dibenarkan mengambil cuti tahunan sehingga urusannya selesai. Bagaimanapun majikan itu memaklumkan selepas 6 hari kelahiran, pekerja itu datang bekerja seperti biasa. Selain tempat memaklumkan anak serta isterinya dalam keadaan sihat. Namun dilaporkan isterinya telah meninggal dunia selepas pulang dari tempat kerja. Mustafa berkata hasil siasatan lanjut mengenai isu cuti pekerja itu mendapati majikan telah memotong gaji pekerja selama 13 hari semasa tempoh berkabung. Kisah Azli Jailon tular di media sosial apabila dia mendakwa hanya menerima cuti selama 2 hari ketika isterinya bersalin. Namun pada hari berikutnya, isterinya ditemui meninggal dunia selepas dia pulang dari tempat kerja.